Bagaimana mati? Yang tu Nabi sebut, iaitu setiap orang akan mati mengikut cara kehidupannya. Kaki arak yang kaki mabuk, dia akan mati dalam keadaan begitulah, mabuk dan minum arak. Ending hidup dia. Dan orang yang selalu melazimi ibadah, maka kematiannya dalam keadaan insya-Allah beribadah kepada Allah. Setiap orang akan mati dengan bagaimana dia menghabiskan kehidupannya. Yang keempat, tiada siapa yang tahu bila dan di mana dia akan mati. Bila, di mana. Bagaimana mati? Yang tu Nabi sebut, iaitu setiap orang akan mati mengikut cara kehidupannya. Kaki arak yang kaki mabuk, dia akan mati dalam keadaan begitulah, mabuk dan minum arak. Ending hidup dia. Dan orang yang selalu melazimi ibadah, maka kematiannya dalam keadaan insya-Allah beribadah kepada Allah. Setiap orang akan mati dengan bagaimana dia menghabiskan kehidupannya. Dan kita tak tahu bila dan di mana kita nak mati. Ramai orang kongsi 100 hari sebelum kematian, 50 hari sebelum kematian, 10 hari sebelum kematian. Kalaulah tanda kematian itu berlaku kepada semua orang, tanda berapa hari tu, kalau ke semua orang merasakan tanda itu, maka MH17 tak ada siapa naik. Kan jelas tanda tu, dia beritahu jelas. Saya nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, tak ada siapa tahu dan tiada tanda untuk mati. Sebab tu ramai orang tak sedar dan tak sangka pun pada hari kematiannya. Berbanding dengan segelintir orang yang tahu dekat tarikh kematiannya. Segelintir saja yang tahu dekat tarikh kematiannya. Orang yang paling tahu secara tepat ataupun hampir tepat hari kematian dia yang saya tengok dalam hidup saya ialah banduan akhir. Dan saya dah ziarah dah penjara yang menempatkan banduan akhir. Sel yang menempatkan banduan akhir dan tempat yang digantung banduan akhir pun saya dah pergi tengok. Banyak penjara saya masuk, bukan saya banduan, saya masuk ceramah. Saya masuk ceramah, alhamdulillah. Kan? Banyak macam-macam jenis penjara, daripada penjara juvana, di Singatani ada penjara juvana, sampailah penjara untuk ISA, untuk orang biasa, banduan lelaki, banduan perempuan, sampailah banduan akhir. Sekiranya seorang itu didapati bersalah sebagai banduan akhir, maka kematian dia ialah pada hari Jumaat yang dia tahu tarikhnya. Dia tahu tarikhnya. Dan penggantungan itu akan dilakukan di antara jam 6 pagi hingga jam 7 pagi Jumaat pada minggu sekian. Tuan-tuan bayang banduan tu, hari Ahad apa dia buat? Dia tak bangun daripada sejadah.
Panjang mana pun misai dia, banyak mana pun tattoo dia, berapa kawasan pun yang dia pegang, waktu dia jadi banduan akhir, air kosong pun tak boleh masuk dah dalam mulut dia. Pihak penjara bagi peluang hari terakhir untuk banduan akhir pilih menu yang dia nak, tapi tak lebih RM6.50. Tadi saya makan sotong goreng tepung RM6, mahal. Kami bagi je. Sotong goreng tepung boleh makan. Banduan akhir diberi ruang untuk pilih menu yang dia nak pada hari terakhir hidup dia. Dia nak pesan apa? Dia nak order. Dia nak order rojak. Dia nak order nasi goreng kampung. Hari Khamis malam Jumaat, air kosong ni pun dah tak boleh lintas leher dia. Minum meleleh di sini. Itu kematian. Dibenarkan untuk berjumpa dengan waris. Nak bercakap apa dengan keluarga waktu itu? Dalam masa tempoh berapa minit tu nak cakap apa? Tiada perkataan yang boleh keluar. Air mata je keluar laju, air mata. Perkataan tak boleh keluar dah. Peluk isteri, peluk anak, perkataan tak boleh keluar. Sekejap lagi nak kena gantung. Gantung. Tetapi dia lebih beruntung daripada ramai orang Islam kerana dia sempat untuk taubat. Alhamdulillah. Ramai orang tak tahu pun hari itu adalah hari kematian dia. Majoriti orang tak tahu. Rupanya hari itu adalah hari terakhir untuk dia beribadat kepada Allah. Apabila roh meninggalkan tubuh, maka manusia tidak lagi mengenal erti ibadah sampai dia masuk syurga. Tuan-tuan ingatlah makna ibadah elok-elok. Sebab tu kita tengok tuan-tuan guru kita kalau solat, selama solat mereka, kalau duha sampai 8 rakaat, duha mereka. Kenapa? Jawapannya malam ni, iaitu apabila satu ruh meninggalkan tubuh, dia tidak lagi dibenarkan melakukan satu pun ibadat sampai dia masuk dalam syurga. Tak ada ibadat. Quran yang tuan-tuan tengok malam ni, kalau esok tuan-tuan mati, maka malam ni lah terakhir tuan-tuan sentuh dan membaca Quran. Sampai bila Ustaz? Selama-lamanya. Kerana dalam syurga tiada lagi solat, tiada lagi zakat, tiada lagi haji, tiada lagi sedekah, tiada lagi puasa. Yang namanya ibadah di dunia ni saja. Nak baca Quran, Quran di dunia ni. Nak bersedekah, sedekah hari-hari di atas muka bumi.